Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, boleh dengar tak suara cikgu? Okay. Okay, selamat pagi semua. Hari ini kita teruskan dengan kelas fizik kita pada hari ini. Untuk hari ini kita sebenarnya sambung daripada subtopik minggu lepas 6.4 formula kanta nipis. Cuma fokus cikgu pada hari ini adalah cikgu nak buat perbincangan bagi soalan kerja rumah. Okey, cikgu bagi kerja 8 soalan Okey, 8 soalan. Okey, kerja rumah 8 soalan. Jadi kita akan bincang, kita akan tengok satu persatu. Okey, kerja rumah satu persatu kerja rumah. Okey. Kalau ikutkan daripada kerja rumah tu yang cikgu bagi tu keseluruhan lebih kurang 50%. Okey, 50% soalan dijawab dengan betul lah. Okey, 56%. Okey, soalan dijawab dengan betul. Okey. Okey, jadi kita tengok sikit yang hari tu. Okey, 6.4. 6.4. Okey, formula kanta nipis. Jadi formula yang kita familiar dengan kanta ni 1/F. Okey, 1/F sama dengan 1/U tambah dengan 1/V. Okey, U adalah untuk objek, V adalah untuk image. Ini U dengan V ni adalah jarak. Ini kita cerita pasal jarak. Okey, pasal jarak. Semua ni pasal jarak. F ni adalah jarak fokus. Jarak fokus. Okey, U adalah jarak objek, V adalah jarak image. Okey, jadi formula 1/F sama dengan 1/U tambah dengan 1/V. Okey, satu lagi formula yang kita guna, okey, sama-sama dengan formula ini, kita boleh guna sama-sama bersama dengan formula ni adalah formula untuk pembesaran linear. Okey, formula pembesaran linear. Jadi yang mana pembesaran linear, formula dia adalah M. Simbol dia guna M. Ketinggian image bahagi dengan objek. Ketinggian image bahagi dengan ketinggian objek. Yang formula tadi adalah untuk jarak. Yang ini untuk ketinggian. Ketinggian image dengan ketinggian objek. Okey, pada masa yang sama kita boleh guna pakai bersama-sama dengan formula yang tadi. Okey, iaitu formula ni kita kena cari dulu image ataupun objek untuk kita secara nisbah dengan pembesaran linear. Okey, macam mana? Iaitu ni dekat bawah ni. Okey, pembesaran linear boleh dirumuskan juga iaitu ketinggian. H ni adalah untuk ketinggian. Okey, ketinggian bagi image I ni HI. Okey, HI bahagi dengan HO. O tu adalah objek. Okey, O adalah objek. Okey, bersama tu juga, okey, kalau cikgu tulis balik, okey, HI bahagi dengan HO. Objek. Sama juga dengan jarak. Okey, image V, jarak image bahagi dengan jarak objek. Jadi kita boleh guna bersama-sama dengan jarak image, jarak objek. Okey, nanti dalam soalan yang cikgu bagi kerja rumah tu memang ada. Kita kena guna bersama-sama. Kalau kita guna bersama-sama, dia akan kita buanglah M ni. Kita akan kira macam ni, HI bahagi dengan HO, objek. Okey, atas adalah untuk image, jarak image bahagi dengan jarak objek. Kita akan guna
sama-sama. Okay, dengan jarak image dengan jarak objek bersama dengan ketinggian image dengan ketinggian objek. Okay, kita akan guna bersama-sama dengan jarak image dan jarak objek. Okay, jadi untuk yang ini ada 8 soalan cikgu bagi. Okay, sebelum pergi pada tu juga kita kena ni bersedia, okay, ataupun kena tahu ni, okay, jadual ni, simbol positif dengan negatif. Okay, contohnya positif. Positif ni kalau ikutkan adalah panjang fokus untuk kanta cembung. Okay, kalau negatif, okay, untuk nilai F, untuk nilai F. Okay, iaitu negatif untuk kanta cekung. Okay, jadi untuk jarak image pula, okay, jarak image V. Okay, jarak image, kalau positif, nilai kita dapat positif, image tu adalah nyata. Okay, nyata. Kalau negatif, image tu adalah maya. Okay, kita ulang kaji balik apa yang dimaksudkan dengan image nyata dengan image maya. Dekat sini sebenarnya dia dah bagi tahu. Kalau image nyata ni, okay, image nyata, image nyata ni kedudukan dia adalah bersebelahan. Duduk di sebelah kanan yang bertentangan dengan objek. Kalau objek di sebelah kiri, image di sebelah kanan. Kalau objek di sebelah kanan, image di sebelah kiri. Itu adalah nyata. Kalau maya, dia duduk, okay, di sebelah kanta yang sama dengan objek. Maksudnya image tu terbentuk, kedudukan dia bersama-sama dengan kedudukan objek. Kalau objek duduk sebelah kanan, image pun di sebelah kanan. Kalau objek tu di sebelah kiri, image pun di sebelah kiri. Okay. Ni ada 3 contoh, dia bagi 3 contoh. Kalau contoh yang pertama, kita menggunakan formula kanta nipis. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okay. Pada masa sama, kena cari pembesaran juga. Sebab dia kata sini pembesaran. Kita guna formula pembesaran linear. Okay. Kemudian, ini adalah kanta cekung pula. Dia nak tunjuk perbezaan iaitu negatif. Okay. F kita kena letak negatif. Kalau tak letak negatif, jawapan kita tak akan dapat jawapan yang betul. Okay. Sebab simbol akan memain peranan, okay, masa kita tambah dan kita tolak. Lepas tu untuk image. V ni adalah image. Okay, image. Jadi image kita biasa kalau untuk yang maya tadi, okay, untuk yang ni, image untuk nilai negatif ni duduk bersebelahan. Okay, tengok. Negatif. Maksudnya dia duduk bersama-sama dengan objek. Di sebelah objek. Okay. Negatif. Okay. Jadi pembesaran linear. Sama juga kita menggunakan pembesaran linear. Okay. Ada 3 contoh. Boleh tengok balik. Okay. Jadi kita sekarang pergi kepada soalan kerja rumah itu. Okay. Kerja rumah. Kerja rumah, mana kerja rumah? Kerja rumah, rujukan bahan. Okey, cikgu paparkan tu, hilangkan buku teks. Okey. Ini kerja rumah itulah. Okey, quizzes. Okey, dalam quizzes. Okey. Jadi untuk kerja rumah itu, cikgu tak nak check dah siapa yang dah buat, siapa yang tak buat. Okay, cuma kita tengok analisis lah. Okay, analisis kerja rumah. Ada yang nak masuk ke tak? Setakat ni 25 kehadiran. Okay. Alhamdulillah. Okay, ini analisis analisis apa tu? 56. Okay, 56% ni. Ni. Accuracy ni. Maksudnya jumlah soalan, setiap seorang menjawab ada 8 soalan. Okay. Jadi kalau tengok, kalau 20 orang jawab, 8 soalan darab dengan 20. Ada 160. Okay. 160 soalan. Jadi daripada 160 tu, dia tengok berapa jumlah soalan yang betul. Okay. Kalau dekat sini 56%. Tapi sebab soalan dia objektif, cikgu tak tahulah dapat jawapan betul-betul ataupun just teka ke ataupun buat berulang kali jawab. Okey, dah tahu jawapan, nanti masuk lagi pilih je jawapan yang betul. Okey, jadi cikgu akan tunjuk satu persatu, kita akan pergi satu persatu.
Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, cikgu besarkan. Okey, itu soalan dia. Okey, rajah menunjukkan. Okey, rajah menunjukkan pembentukan imej bagi satu objek oleh satu kata cembung. Kata cembung. Okey, kena highlight, kena tengok kata tu sebab nanti nilai fokus tu, jarak fokus tu negatif kalau kata cekung. Berapakah jarak fokus, jarak fokus bagi kata itu? Okey, gambar ni tak boleh besarkan gambar ni. Tak boleh. Tak boleh nak besarkan. Harap boleh nampak lah. Okey, nampak dengan jelas. Cikgu nak tengok sini 40. Sini blur sikit. Blur. Sini boleh nampak sikit. Okey. Jadi kita senaraikan maklumat yang diberikan. Okey, maklumat yang diberikan. Tengok betul-betul gambar tu Okey, gambar tu. Boleh nampak tak gambar tu? Sebab nak kira kena tengok gambar betul-betul. Kalau daripada handphone masa jawab tu dapat lah. Nampak lah. Tengok dengan jelas. Cikgu cuba besarkan. Okey. Okey, itu soalan dia. Gambar tu, kalau tengok tu, kita ada kanta. Okey, kita ada kanta cembung. Kemudian, okey, kanta cembung. Okey, kanta cembung. Jarak objek, sini tengok 48 cm ni, jarak objek dengan jarak imej. Itu jangan keliru. Maksudnya kita kena buat kira-kira dulu. Okey, lepas tu imej pula kedudukan daripada paksi kanta ni 32 cm. So kita dapat jarak imej adalah 32 cm. Jarak objek kita tak boleh ambil 48 cm sebab cara pengiraan jarak objek adalah daripada ni paksi. Macam mana kita nak dapat 48 tolak dengan 32? Okey, 48 tolak dengan 32. Calculator please. Okey, cikgu keluarkan calculator. 48 tolak 32. 48 tolak dengan 32. Okey, kita akan 48 lah. Salah. 48 tolak dengan 32. Okey, kita akan dapat 16. Maksudnya jarak objek adalah 16 cm. Okey, 16 cm. Jadi kita tulis kalau dalam pengiraan nanti, dalam exam nanti kena tulis semua maklumat yang diberikan. Jadi tadi kita dapat jarak imej yang sedia ada dekat situ. Ini soalan nombor 1 Okey, U sama dengan tak nampak pula. Tulis kat situ. Dia tak nampak. Okey, cikgu kecilkanlah soalan ni. Okey, cikgu kecilkan sebab kita nak fokus pada pengiraan. Okey, jadi U adalah 32 cm. Okey, 32 cm. 32 cm. Okey, lepas tu salah. Ini adalah imej kan? Okey, imej V. Kalau jarak objek, okey, jarak objek adalah 48 tolak dengan 32 tadi. Jadi kita dapat tadi 16 cm. Okey, 16 cm. Jadi dia berkata berapakah jarak fokus? Soalan dia suruh cari berapakah nilai jarak fokus. Jadi kita guna formula kanta nipis. Iaitu 1/f. Jadi kena hati-hati sebab ini adalah pecahan. Pecahan. Tulisan tak cantik sikit lah. Okey, 1/u. U adalah jarak objek tambah dengan 1/v jarak imej. Masukkan nilai. F ni kita tak ada. Jadi memang kita nak cari 1/f. Okey, 1/f. Jadi jarak objek adalah 16 cm tambah dengan jarak imej adalah 32. Ini adalah pecahan. Okey, pecahan.
Jadi kalau pecahan, kita nak tambah macam tu tak boleh. Kalau guna kalkulator dalam exam, contohnya dalam exam, tulis macam ni boleh terus guna kalkulator. Boleh, tak ada masalah. Okey, yang ni kalau guna kaedah lama lah. Kaedah sekolah rendah kan. Kaedah sekolah rendah, jadi kita kena samakan pembawah dia penyebut. Okey, darab 32, darab 2. Okey, darab 2. Jadi kita dapat 1 darab 2, 2. Jadi 2 tambah 1 bahagi dengan 32. Ini masih 1 per F. Jadi 2 tambah 1 kita akan dapat 3. Jadi sama dengan, kalau tak faham bagi tahu 3 per 32. Sekarang kita nak F. Sekarang F duduk bawah. Tak boleh. Jadi kita kena terbalikkan dia. Terbalikkan macam mana? Dia sebenarnya ada kaedah terbalik ni. Sama ada kita pindahkan sebelah sini pindah-pindah ataupun kita terbalikkan kiri dan kanan. Okey, sebelah kiri F kita bawa naik atas. Okey, 1 kita bawa turun bawah. Okey. Ni pun sama. Sebab kita terbalikkan. Okey. Jadi dua-dua kita kena pusing, naik atas dan turun bawah. Jadi ini kita dapat F per 1 sama dengan 32 bahagi dengan 3. Okey, tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. 32 bahagi dengan 3, kita akan dapat jawapan 32 per 3. Okey, kita dapat jawapan 10. Okey, 10.67. Okey, kalau tengok dekat situ yang jawab, okey, ramai dapat jawab betul. Okey, 66% jawab betul. Menjawab dengan betul. 62%. Okey. Ada soalan setakat ni? Boleh faham soalan nombor 1? Cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya dekat pool. Okey. Boleh faham tak? Okey. Boleh. Kurang faham. Satu lagi tak faham. Okey. Cuba undi. Boleh faham ke tak boleh faham? Tunggu buka mic memang tak buka lah. Senang. Klik saja. Okey. Cikgu pullkan tu. Buat undian. Okey. Setakat ni. Ya. Dekat situ lah. Tak ada. Ada yang jawab tu? Naik dah cikgu. Tapi tekan tab dah tiba-tiba hilang. Oh ya ke? Butang 3. Okey, Sazwan cerita mana butang 3. Dia tak automatik Cikgu baru test ni sebab Google Meet baru letak full ni. Okey, boleh faham lah tu. Okey, kebanyakan okey, semua boleh faham. Okey, kalau macam tu kita pergi soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Allahu Akbar, tertutup. Papan tulis tertutup. Cikgu besarkan sikit papan tulis ni. Okey, kita pergi pada soalan kedua. Ambil masa pada soalan pertama. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, rajah menunjukkan suatu objek terletak pada jarak fokus 50 cm. Okey, 50 cm di hadapan suatu kanta cembung. Masih menggunakan kanta cembung. Okey, kanta cembung. Okey, menggunakan kanta cembung. Okey, panjang fokus kanta cembung itu ialah 10 cm. Apakah kedudukan dan ciri imej yang terhasil? 71% jawab betul. Okey, 71%. 25 orang menjawab dengan betul. Tak apa, kita bincangkan juga, tengok cara pengiraan dia macam mana untuk soalan nombor 2 ni.
Okey, soalan nombor 2. Jadi kita senaraikan maklumat yang diberikan, okey, maklumat yang diberikan. Tengok gambar. Gambar tu membantu Okey, jarak fokus, panjang fokus adalah 10 cm. Lepas tu objek terletak pada jarak 50 cm. Okey, jarak objek okey terletak 50 cm. Jadi kita kena tulis, cikgu tukar pen pula. Okey, untuk soalan nombor 2. Besarkan sikit ni. Okey, kita pergi whiteboard seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Cikgu besarkan sikitlah tulisan. Okey, soalan nombor 2, jarak objek U. Kita guna simbol je sekarang. Okey, jarak objek tadi dia kata 50 cm. Kalau cikgu salah tulis bagi tahu sebab kadang-kadang paparan cikgu ni cikgu tak nampak. Okey, panjang fokus adalah 10 cm. Positif, kata cembung. Okey, tak tulis pun tak apa. Okey, cuma takut kita terlupa kalau masukkan kata cekung kita lupa nak tulis. Okey, lepas tu dia minta cari jarak imej dan ciri-ciri dia. Okey, kita cari jarak dia. Ciri-ciri dia. Okey, jadi menggunakan formula kanta nipis. Okey, 1/F. Tulisan bagi tebal lagi. Tulisan kita bagi tebal sikit. Okey. 1/F sama dengan 1/U. Formula kena tulis. Jadi kalau kita banyak buat soalan pengiraan, kita banyak tulis formula, memang formula kita dah biasa. Okey. Kita dah biasa, nanti senang lah. Kita boleh ingat U tu apa, V tu apa. Okey. Jadi kita masukkan nilai saja. 1/10 sama dengan, jarak objek adalah 50 cm. Okey, tambah dengan 1/V. Ini pun cikgu singkatkan. Okey, cikgu singkatkan. Ini positif kan? Kita nak V. Jadi 1/50 kita hantar ke sebelah sana. Jadi 1/10 tolak dengan 1/50. Jadi cikgu singkatkan 1/V. Cikgu tukarkan dia duduk di sebelah kiri supaya senang untuk pengiraan kita. Okey, sebelah kiri 1/V sama dengan 1/10 tolak dengan 1/50. Jadi kita kena samakan pembawah dia. Sini 50, sini 10. Jadi darab dengan 5. Okey, darab dengan 5. Okey. 1 darab 5, 5. Jadi 5 tolak dengan 1. Bawah dia adalah 50. Ini masih 1/V. Jadi kalau 5 tolak 1, kita akan dapat 4/50. Okey, 4/50. Kita terbalikkan dia jadi V/1. Per 1 tak payah tulis lah. 50 bahagi dengan 4. Jadi kita tekan kalkulator. 50 bagi 4. 50 bahagi dengan 4. Wah, hebat. Error. 50 bahagi dengan 4. Okey. Jadi kita dapat 12.5. 12.5. Jawapan adalah 12.5. Kita dapat positif. Okey, positif. Jadi itu adalah nyata. Ciri imej dia nyata. 12.5 tengok. Jawapan dia tak sama. Nilai dia kan 12.5, 6, 10. Jadi senang kita dapat 12 je. Terus kita pilih jawapan C. Okey, jawapan C. Okey, cara pengiraan cikgu ni sebenarnya panduan. Okey, kalau pada kertas 2, kita ada kertas 1 Fizik ni kita ada 3 kertas kan. Kita ada kertas 1, tak ada masalah, objektif. Boleh kira guna kalkulator. Ini pun dapat je macam ni, 1/V sama dengan 1/10, kita terus guna kalkulator. Tapi hati-hati sebab ini baru 1/V. Kita kena terbalikkan nanti. Okey, terbalikkan nilai tu. Daripada 4/50 kita terbalikkan sebab kita nak cari V. Okey, 50/4. Jadi soalan nombor 1, paper 1 boleh guna kalkulator. Tapi hati-hati ni. Kita nak cari V ni kita kena terbalikkan dulu. Okey, boleh tembak tak apa, tak ada masalah. Tapi pada kertas 2 kena buat pengiraan. Okey, tu yang cikgu tunjuk pengiraan macam ni ni. Okey, pengiraan. Tulisan tak cantik Okey. Kejap lagi cikgu tanya balik. Kalau tak faham boleh tu dekat mesej. Okey, dekat mesej kalau tak faham. Ya.
Kenapa? Image kan itu 2 point belakang kantor. Kalau nyata kan hadapan kantor. Oh, sebab di situ kata nyata 12.5 cm di belakang kanta. Itu maksud tak faham belakang kanta tu. Kenapa dia kata belakang? Kenapa bukan depan? Macam tu maksud dia. Ha. Okey, ini adalah kata cembung. Okey. Kalau kita lukis, kalau cikgu lukis cikgu lukis. Lukis Kalau tak pun cikgu tunjuk dalam buku teks senang. Nak lukis satu hal pula. Okey. Rujuk buku teks. Okey, rujuk buku teks, cikgu paparkan buku teks. Okey. Ni. Ya ini. Boleh nampak Ni. Kita tengok nyata. Ini hadapan cermin. Dia objek tu, dia kata objek tu duduk di hadapan cermin. Okey. Kalau soalan tadi, soalan mana soalan? Soalan. Okey. Soalan tu dia bagi tahu jarak 50 cm. Objek tu terletak di hadapan kanta. Okey. Dapatkan di hadapan kanta. Jadi objek image tu akan terbentuk di belakang kanta lah. Okey. Kalau tengok dekat buku teks, okey, buku teks kita tengok yang okey, yang ini. Kita tengok yang ni. Okey, objek terbentuk di hadapan kanta. Jadi dia guna ni, ini adalah di hadapan kanta. Okey, hadapan kanta. Lepas tu di belakang kanta, okey, mana image dia? Image dia ini. Ni I ni. Jadi dia panggil dah. Ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri ni dikata di hadapan. Jadi image di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan, belakang lah. Sebab sini dia guna istilah ni depan, ini belakang. Okey, boleh? Okey, sama. Okey, kecuali ataupun dia sebut, dia bagi tahu objek terletak di sebelah kiri. Okey, samalah kalau kita tengok gambar tu, okey, gambar pada soalan ni. Okey, pada soalan ni, Allah, rupanya cikgu tunjuk tadi tak nampak. Allah. Cikgu tunjuk yang ni tadi ni. Tak nampak tadi. Okey, cikgu tunjuk ni. Dalam buku teks ni yang kedua. Okey, objek di sebelah kiri, image di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri dia labelkan sebagai di hadapan cermin. Okey, jadi di sebelah kanan, belakang cermin lah. Kecuali soalan tu dia kata objek terbentuk di kiri. Jadi kita boleh pilih image terbentuk di sebelah kanan. Okey. Itu adalah daripada buku teks. Okey, jadi kita sambung. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Ini 43% jawab betul. Okey, ramai yang jawab. Okey, salah. Okey, 24, 6%, 11%. Okey, kita tengok soalan dia. Rajah menunjukkan pembentukan image oleh satu kanta cekung. Berapakah nilai jarak image? Okey, tengok pada soalan, kita tengok gambar rajah. Jarak image dia suruh cari, ini adalah soalan dia, jarak image. Okey, maksud dia V lah, jarak image. Daripada gambar rajah objek, kita tengok objek. Objek duduk sini, ini paksi kanta ni yang putus-putus kan. 7 cm ni adalah jarak objek dengan panjang fokus. F ni adalah panjang fokus ataupun ni fokus lah, titik fokus kat sini. 7 cm. Okey, jarak objek dia adalah 35. Okey, daripada objek ke paksi kanta ni. Ni kanta cekung. Okey, 35 cm. Image pula terbentuk dekat sini. Okey, terbentuk dekat sini. Jadi dekat gambar rajah ni dia hanya bagi jarak objek. Jarak fokus dia tak bagi. Kena kira lah. Kita tengoklah kan sini. Jadi kalau jarak fokus adalah daripada titik fokus kepada paksi kanta 35 tolak dengan 7. Dapatlah jarak fokus. Okey. Jadi soalan nak cari jarak image. Sama juga kita menggunakan formula yang sama. Okey, soalan yang ketiga. Okey, formula yang sama. Okey, objek. Objek tadi adalah 35 cm. Okey, 35 cm.
Okey, 35. Okey, salah pula. Okey, 35. Wah, 35. Kenapa ni? Tukar pen pula. Tukar warna hijau. Okey. 35 cm. Susah cikgu nak menulis ni sebab dia fokus. Okey, kanta cekung negatif. Okey, 35 tolak 7 berapa dapat? 35 tolak 7? 35 tolak 7 berapa? 35 tolak 7 dapat berapa? Okey, 28. Okey, 28. 28 cm negatif. Panjang fokus dia. Okey, negatif. Jangan lupa. Okey, pada soalan tu kita tulis siap-siap. Okey, lepas tu dia suruh cari jarak imej. Kita nak cari. Okey. Jadi, menggunakan formula yang sama. Familiar ni. Cik menggunakan formula yang sama. Jadi, banyak kali guna, mahir lah. Okey, cara kaedah pengiraan pun sama. Okey, jadi 1 per F sama dengan, cikgu tulis juga formula 1 per U tambah dengan 1 per V. Wow. Okey, masukkan nilai 1 per negatif 28. Okey, 1 per 35. Tambah dengan 1 per V. Kita nak cari V, jadi pindahkan 1 per 35 sebelah sana. Sini positif ni. Bila pindah jadi negatif. Jadi cikgu terbalikkan, cikgu letak 1 per V sebelah sini. Jadi 1 per negatif 28 tolak dengan 1 per 35. Nak samakan penyebut susah, jadi kita darab silang sahaja. Darab silang macam tu. Okey, darab silang. Okey, darab silang tu maksudnya macam mana? 1 darab 35, kita akan dapat 35. Negatif kita letak atas lah, senang. Okey, tolak dengan 1 darab dengan 28, tolak dengan negatif 28, bahagi dengan 28 darab dengan 35. 28 darab dengan 35, kita akan dapat 980. Okey, 980 ini adalah 1 per V. Okey, negatif 35 tolak 28. Kita buat. Okey, 35 maksudnya macam 35 tambah dengan 28. Okey, kita dapat negatif 63. 1 per V sama dengan negatif 63 bahagi dengan 980. Kita nak cari V. V kita nak cari. Terbalikkan 980, cikgu singkatkan ya. Bahagi dengan 63. 980. Okey, bahagi dengan 63. Okey, kita akan dapat 140 per 9. Kita tukarkan pada bentuk perpuluhan. Kita dapat jawapan 15.56. Betul eh? Kalkulator 15.56. Okey, dapat jawapan. Jadi, kita tengok balik pada soalan 15.56. Jawapan adalah D. Okey, tak ramai yang jawab. Okey, 15 orang yang jawab betul, 43% sahaja. Okey, ada soalan untuk soalan ini? Kanta cekung, hati-hati. Kalau kita tak masukkan negatif, kita akan tak dapat jawapan yang betul. Okey, kanta cekung, fokus, jarak fokus, negatif. Okey, imej pun kita dapat. Kalau ikutkan, tengok. Imej pun, tadi pun kita dapat, ni sebenarnya cikgu lupa ni. Ni negatif. Okey, negatif. Okey, negatif maya lah. Okey, maya. Imej terbentuk bersebelahan dengan objek. Okey, ataupun bersama-sama di kedudukan objek di sebelah kiri. Okey. Ada soalan boleh tanya? Kalau tak ada, kita sambung soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Okey, kena hati-hati soalan ni dia boleh pusing-pusing. Kita tengok gambar je. Okey, rajah menunjukkan pembentukan imej oleh sebuah kanta cembung. Bukan cekung cembung. Lukisan ni cembung. Kena tengok lukisan juga. Jika tinggi objek, dia dah masuk tinggi dah. Kita tak guna lagi formula pembesaran linear. Okey, ini kita nak guna ni. Jika tinggi objek ialah 4 cm. Objek tu 4 cm. Berapakah tinggi imej?
kita nak cari tinggi objek, kalau menggunakan formula M tu tadi, pembesaran linear, mesti ada nilai pembesaran linear. Tapi masalahnya dekat sini dia tak bagi pun soalan. Dia tak bagi pun nilai pembesaran linear. Sebab yang kita jumpa sebelum ni, formula dia, okay, iaitu pembesaran linear M sama dengan H ketinggian image bahagi dengan ketinggian objek. Okey, dia bagi ketinggian objek. Dia bagilah ni 4 cm ni kan. Ini dia bagi nilai dia 4 cm dan dia suruh cari ketinggian image. Masalahnya M ni kita tak ada. Okey, tak ada nilai tu, tidak diberikan. Jadi sama juga tadi, M tu juga kita boleh gunakan iaitu jarak image bahagi dengan jarak objek. Okey, jarak image bahagi dengan jarak objek, ataupun kita boleh gunakan formula ni, kita sambungkan dia bersama-sama. Okey, kita boleh gunakan atau HI bahagi dengan HO sama dengan V bahagi dengan U. Boleh gunakan macam ni juga. Okey, jadi ni formula. Ini adalah formula. Jadi kita kena cari jarak image dengan jarak objek. Tengok gambar rajah. Okey, kalau kita tengok gambar rajah, jarak objek adalah 6 cm. Terus tulis nilai dia. U sama dengan 6 cm. Okey. Lepas tu V, jarak image. Okey, jarak image 32. Okey. Jarak image 32, tetapi 32 tu jarak daripada image kepada jarak objek. Jadi kita kena tolak. Okey, kita kena tolak. Okey, soalan ni, ni kan. Kita kena tolak 32 tolak dengan 6. Okey, 32 tolak 6 berapa? 32 tolak 6. 32 berapa? 26. Okey, kita dapat 26. 26. Okey, 32 tolak dengan 6. Jadi, jarak image adalah 26 cm. Okey. Panjang fokus dia tak bagilah. Jadi, kita terus guna formula ni. M. Okey. M sama dengan V bahagi dengan U. Okey. Dan kita kena gunakan sama-sama sebab dia bukan tanya jarak image. Dia minta kita cari apakah ketinggian image. Jadi formula yang kita kena gunakan adalah ni formula ni. Okey. Ketinggian image bahagi dengan ketinggian objek sama dengan jarak image bahagi dengan jarak objek. Kita masukkan nilai saja. Tadi dia bagi jarak objek sama dengan 4 cm. Masukkan ke dalam formula ni. Okey. Jadi HI ni kita nak cari jarak image, ketinggian image kita nak cari. Okey, HO 4 cm. Okey, V adalah 26 bahagi dengan U adalah 6 cm. Kenapa tak ada cikgu? Tak ada jumpa soalan ni. Okey, itu bentuk kita sekarang. Okey. Jadi kita nak cari HI. Ini HI bahagi dengan 4. Kaedah matematik bahagi dengan 4. Kita nak cari ini sahaja. Jadi 4 kita pindahkan ke sebelah sana. Jadi bahagi 4 ni pindah sana jadi darab. Okey, jadi darab. Jadi kalau darab dah tak nampak, kita buat sebelah sini. Ketinggian image sama dengan 26 per 6 darab dengan 4. Okey, jadi kita simplify dia. Ni dengan ni bahagi dengan sifar 2. 2 bahagi dengan 4. 4 bahagi 2 kita dapat 2. Okey. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Okey. Lepas tu tekan calculator lah. Senang cerita. Simplify susah-susah. Lepas tu tekan calculator. 26 darab dengan 2 bahagi dengan 3. Okey. Kita dapat 52.3. 52.3 tukar, kita dapat 17.33. Okey, kita dapat 17.3. Ada soalan boleh tanya Okey, jadi kita dapat ketinggian image adalah 17.33 cm. Okey, cari jawapan iaitu kalau jawapan ni kita dapat pada D. Okey, ramai yang jawab betul 51%. Jadi
Yang jawab salah ni tengok cara pengiraan macam mana. Sama juga yang jawab betul mungkin tembak. Kalau tembak, okay, tengok cara pengiraan cikgu tunjuk dekat sini. Okay, kita gunakan formula bersama-sama. Kita ada 3 formula kan. Okay, 1 per F. Sekejap lagi kita akan guna satu persatu. Okay, sama dalam buku teks. Contoh dah ditunjukkan. Contoh 1, 2, 3 tu dia ada tunjuk pengiraan. Cara pengiraan. Okay, kita akan sambung kepada soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan ni ramai yang jawab salah. Okay, 34% saja jawab betul. Soalan kelima. Sebuah objek diletakkan pada 40 cm dari sebuah kantar cekung. Ini adalah kantar cekung. Hati-hati ya, kantar cekung. Objek diletakkan 40 cm. Maksudnya jarak objek itu adalah 40 cm. Kita tulis maklumat yang diberikan. Ini adalah soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Okey, soalan kelima. 5. Soalan nombor 5. Okey. U adalah 50 cm. Okey. 50 cm. Okey, dari sebuah kantar cekung yang mempunyai panjang fokus dia 20 cm. Okey. F dia adalah negatif. Jangan lupa negatif 20 cm. Okey, apa yang dia nak soalan ni? Okey, apa yang dia nak? Satu imej maya dihasilkan. Berapakah pembesaran linear bagi imej itu? Jadi soalan dia suruh kita cari pembesaran linear. Okey, jadi nak cari pembesaran linear, maklumat yang kita tak ada. Okey, sebab ini dia gunakan jarak. So, M sama tadi V bahagi dengan U. Jadi, maklumat yang kita tak ada adalah image. Jarak image kita tak ada, U kita ada. Jadi, kita kena cari V. Macam mana nak cari V? Kita menggunakan formula kantar nipis. Okey, formula kantar nipis iaitu 1 per F. Saya cepatkan sikit masa. Ada 12 minit lagi. 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. 1 per F, F negatif 20. 1 per negatif 20 sama dengan 1 per 50 tambah dengan 1 per V. V kita tak ada. Kita nak cari nilai V. 1 per V, okay, 1 per 20 tolak dengan 1 per 50. Allah. Okey. Samakan penyebut ataupun darab silang. Kalau nak senang, darab silang je. Okey, darab silang macam tu. Okey, nak tekan kalkulator pun boleh juga. Okey. Jadi kalau darab silang kita akan dapat negatif kita letak atas lah. 50 tolak dengan 20. 50 darab 20 kita akan dapat 100. Okey, ini jangan lupa ini adalah 1 per V. Kita masih mencari image. Satu lagi jawapan ni. Jawapan salah ni. Jawapan ni salah pada kertas soalan cikgu tu. A tu betul dah. Okey, tapi semua ni jawab mana ada pembesaran linear unit dia cm. Tak ada. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk je pengiraan dia. Okey. Jadi kita dapat 1 per V, ini negatif 50 tolak 70, tolak 20, kita akan dapat negatif 70 per dengan 100. Okey, ini masih 1 per V, jadi kita nak V sama dengan, kita balikkan dia 100 bahagi dengan 7. Cikgu. Ya. Salah kira 50 darab 20 bukan 1000 cikgu. Betul lah, 1000. Betul. 1000, tertinggal kosong. 50 darab 2 baru 100 kan. Okey. Jadi sekarang terima kasih Terima kasih. Okey, jadi negatif 70 bagi 1000 ni kita terbalikkan dia sebab kita nak cari V. Okey. Jadi 1000 bahagi dengan 70. Okey. Kita dapat 14.28. 14.28. Tengok soalan jap. Cikgu takut ada tersalah cikgu masukkan nilai. Okey. Okey. Berapakah pembesaran linear? Okey, pembesaran linear. Okey, jadi kalkulator tadi kita dapat 14.29. 14.29 adalah imej 14.
0.29 cm. Okey, ini adalah jarak imej. Jadi kita nak cari pembesaran linear menggunakan formula yang atas ni. Okey. Jadi kita masukkan nilai sahaja. M sama dengan 14.29 bahagi dengan objek. Okey, objek adalah 50. Okey, 50. Tekan kalkulator 14.29 bahagi dengan 50. Jarak imej. Okey, kita dapat 0.28, 0.29. Tak ada unit. Pembesaran linear tak ada unit. Cuma cikgu salah masuk dekat sini. Cikgu salah. Okey. Salah. Apa tu? Salah soalan. Jawapan ni salah. Okey. Salah jawapan. Okey. Boleh? Boleh kelas? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6 ni tahniahlah jawab betul 69%, lebih daripada separuh. Okey, jawab betul. Tapi kita kena tengok juga, kita bincang juga okey soalan yang ni. Okey, soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6. Okey, kita tengok soalan yang ke-6. Okey, jika sebuah objek diletakkan pada 20 cm dari sebuah kanta cembung. Kanta cembung. Okey, sebuah objek diletakkan 20 cm. Jarak objek dia adalah 20 cm. Okey, U sama dengan 20 cm. Okey, 20 cm. 20 cm. Okey, kemudian seterusnya. Okey, panjang fokus dia adalah 10. Okey, panjang fokus dia adalah 10. Perut dah lapar ni. Lagi habis kelas cari makan. Okey, berapakah pembesaran linear bagi imej tersebut? Okey, panduan cikgu bagi tahu situ. Cari jarak imej dulu, kemudian baru kira pembesaran linear. Okey, jadi sini kita kalau nak cari M sama dengan V bahagi dengan U. Sama juga kita tak ada nilai V. Okey, jadi kita kena cari jarak imej dulu. Okey, jarak imej kita tak ada. Jadi kita kena menggunakan formula 1 per, ini positif kan, 1 per 10, 1 per 20 tambah dengan 1 per V. Okey, cikgu cepatkan. 1 per V. Okey, 1 per 10 tolak dengan 1 per 20. Okey, ni positif pindah sana jadi tolak lah. Okey, jadi tolak. Jadi kita samakan penyebut sini 10, 20 senang lah. Sini darab dengan 2, darab dengan 2. Okey, jadi 2 tolak dengan 1 bahagi dengan 20. Okey, 2 tolak 1, 2 tolak 1, kita dapat 1. Okey, kita dapat 1, jadi 1 per 20. 1 per 20 ni 1 per V. Jadi V kita terbalikkan dia adalah 20 cm. Okey, kita dapat jarak imej 20 cm. Jarak objek pun adalah 20 cm. Jadi macam mana? Kita terus guna formula ini sebab dia tanya pembesaran linear. Okey, M, jarak imej 20, jarak objek 20. Bahagi, kita akan dapat 1.0. Senang sahaja sebab dia sama. Tak payah tekan kalkulator 1.0 sebab tu ramai dapat jawab dengan betul. Okey, 1.0 jawapan dia. Okey, 1.0. Okey, boleh? Ada soalan boleh tanya dekat ruangan chatting. Okey. Cikgu pergi baru soalan nombor berapa tu? Sekejap. Baru soalan nombor 6. Ada 2 soalan lagi. Okey, soalan yang ke-7. Soalan yang ke-7, ini pun tahniah. Ramai dia jawab yang betul ni. 71%. Okey, rajah menunjukkan sebuah objek diletakkan. Soalan seterusnya, soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7. Okey, rajah menunjukkan sebuah objek diletakkan pada 20 cm dari sebuah kanta cembung. Masih kanta cembung. Yang titik fokusnya pada titik F. Kita tengok gambar rajah sahaja. Gambar rajah. Okey. 20 cm. Okey, objek. Objek 20 cm. Okey. Panjang fokus dia adalah 15 cm. Okey. Lepas tu dia tanya tentukan jarak imej dari kanta. Jarak imej saja. Okey, soalan ni dia minta cari V saja.
Okey, ni senang lah. Menggunakan formula yang tadi, 1/15 sama dengan 1/20 tambah dengan 1/V. Dah biasa guna, dah mahir lah. Senang je kan? Tak susah pun. Okey, 1/V sama dengan 1/15. Sini positif sebab kanta cembung. Kalau kanta cekung, negatif 15. Okey, sebab ni kanta cembung, jadi positif 15. Tolak dengan 1/20. Samakan penyebut. Okey, yang paling dekat 60. Okey, 60. 60, 20 darab berapa? 60 darab dengan 3. Ni pun darab dengan 3. 15 darab berapa? 60 darab dengan 4. Okey, darab dengan 4. Okey. Kemudian 1 darab 4, 4 tolak dengan 3 bahagi dengan 60. Kita kira kita dapat, sekejap tengok betul tak? 2 darab 3 kita dapat 6, 60. Okey, 15 darab 4, 30, tengok. Okey, betul. 1 darab 4, okey betul. Jadi kita dapat 1 per dengan 60. Ini adalah 1/V. Okey, 1/V. Jadi V kita dapat, okey, V kita dapat berapa? Kita terbalikkan dia dapat 60 cm. Okey, senang sahaja. Okey, last question. Soalan yang terakhir. Okey, satu soalan, lepas tu isi kehadiran, kelas habis. Okey. Soalan yang ke-8. Okey, kita tengok soalan yang ke-8. Yang ni pun ramai jawab yang betul. 25 orang ataupun 71%. Okey, soalan senang je. Okey. Soalan yang ke-8 ni kanta cekung. Gambar tu kita tengok, kita terus dapat tahu. Yang ni tak ramai yang betul. 40% saja jawab betul. Okey, tak apa kita tengok. Okey, rajah berikut menunjukkan lintasan cahaya daripada suatu objek. Ini gambar rajah kita tengok. Oh, ni objek, ni adalah image. Jarak, tengok jarak. Ini pun boleh keliru. Jarak objek adalah daripada objek ke paksi kanta. Jadi kalau kita tengok sini, kita kena tambahlah. 10 tambah dengan 20. 10 tambah dengan 20 untuk kita dapatkan jarak objek. Okey, jadi jarak objek adalah 10 tambah dengan 20 cm. Jadi kita dapat 30 cm untuk jarak objek. Okey, jarak image tak ada. Okey. Lepas tu fokus. Kalau dalam ni fokus dia kita tengok ni, lukisan ni fokus dia dekat sini. Okey, ni dekat sini. Titik fokus dia. Jadi jarak dia adalah 20 cm. Okey, jadi fokus dia, titik fokus dia adalah negatif. Okey, jangan lupa negatif. 20 cm. Okey. Lepas tu jika tinggi image adalah 6 cm. Berapa tinggi objek? Jadi kena guna dua formula. Jadi sini V kita tak ada. Okey. Kita ada 6 cm tu adalah tinggi image. Jadi HI adalah 6 cm. Pak stem jap. Cikgu Hasniah dah masukkan. Okey, kelas bukan kelas secara online dengan Cikgu Hasniah. Jadi kita sambung Sekejap lagi baru boleh kita pergi pada kelas Cikgu Hasniah. Okey, jadi kita nak cari soalan dia suruh cari ni tinggi objek. Jadi untuk ni kita kena guna formula ni lah, M kan. Pembesaran linear ataupun kita menggunakan bersama-sama dengan yang ini. Okey, jadi kita kena cari F dulu. V dulu. 1/-20 sama dengan 1/30. Okey, tambah dengan nak cepat-cepat dah lari dah. 1/V, 1/-20 tolak dengan 1/30. Okey, nak samakan pembawah dia. Okey, samakan pembawah dia, senang cerita darab silang. Okey, jadi negatif 30 tolak dengan 20. Okey, 2 darab 3, 6. 600. Okey, ni tambah kita akan dapat negatif 50 bahagi dengan 600. Okey, V sama dengan 600 bahagi dengan 50. 600 bahagi dengan 50. Okey, kalau cikgu salah tulis, bagi tahu. Salah kira pun bagi tahu. Okey, jadi
kita dapat sini 12 cm. 12 cm KV. Okey, ketinggian. Sekarang kita nak cari ketinggian. Jadi kena menggunakan formula itu, kena menggunakan bersama-sama. H I bahagi dengan HO sama dengan V bahagi dengan U. Okey. Sikit lagi. Okey. Jadi ketinggian imej. Okey, ketinggian imej adalah 6. Jadi kita nak cari adalah HO. Ketinggian jarak imej tadi kita dapat 12 bahagi dengan objek adalah 30 cm. Kita nak cari HO kan? Cikgu terbalikkan. HO naik atas, 6 turun bawah. Sama juga yang ni. Okey. Cikgu terbalikkan. Sebelah sini cikgu buat. Jadi HO bahagi dengan 6, 30 bahagi dengan 12. Jadi HO 6 hantar ke sana, 30 darab dengan 6 bahagi dengan 12. Okey, terus kira. Okey, 30 darab dengan 6 bahagi dengan 12. Okey, jadi kita dapat kita dapat jawapan iaitu 15 cm. Okey, ada soalan setakat ni? 15 cm kita dapat jawapan. 15 cm ketinggian objek. Okey, habis. Okey, ada soalan? Ada soalan kelas? Okey, ruangan chatting. Cikgu masukkan kehadiran kelas pada hari ini. Okey, kelas kehadiran pada hari ini. Okey. Boleh isi kehadiran pada hari ini. Okey, kehadiran pada hari ini. Nanti rakaman kelas cikgu akan masukkan dalam YouTube. Okey, siapa yang dah isi kehadiran boleh meninggalkan kelas ini. Okey, setakat itu saja semua. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum. Hari Selasa kita cuti. Okey, bye-bye. Isi sama. Okey, sama. Isi kehadiran baru keluar. Isi kehadiran baru keluar. Sama-sama. Sama-sama. Hari ini 8 hari bulan 8. Terima kasih. Sama-sama.